Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aiman Hakim bin Don Faizi. Nombor matrik saya A171033. Jadi pada hari ini saya dan ahli kuasa saya akan membentangkan topik kami iaitu igneous, volkanik dan pyroclast. Jadi subtopik saya yang saya akan bentangkan adalah pengenalan kepada igneous. Batuan igneous ini berasal daripada perkataan Latin iaitu ignis yang mana bermaksud api. Dan bantuan igneous ni ia terbentuk daripada pembekuan magma. Magma pula terbentuk daripada peleburan separuh ke bawah dan mantel atas pada kedalaman 50 hingga 200 km di bawah permukaan bumi. Magma juga boleh menerjah dan menerobos kerak bumi melalui retakan dan juga sesar. Magma yang terbentuk akan menyejuk dan mineral akan mengalami penghaburan dan seterusnya membentuk bantuan igneous tersebut. Magma juga terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah magma basalt ataupun gabbro yang mana mempunyai silikat yang rendah. Yang kedua magma andesite dan diorite yang mempunyai tahap silika pertengahan. Dan yang ketiga adalah magma granit rhyolite yang mana mempunyai tahap silika yang tinggi. Kemudian batuan igneous ni dapat dikelaskan kepada dua ciri. Ciri yang pertama adalah tekstur, dan yang kedua pula adalah kandungan. Tekstur dapat menggambarkan sejarah penunjukan magma, manakala kandungan pula menunjukkan asal dan tabiat magma tersebut. Batuan igneous juga dapat dikelaskan kepada dua jenis. Jenis yang pertama adalah yang terbentuk di bawah permukaan bumi, yang mana dikenali sebagai rejahan Pluton dan selalu mempunyai saiz butiran yang kasar. Manakala jenis yang kedua pula adalah yang terbentuk di atas permukaan bumi, yang mana dikenali sebagai terembusan vulkano dan pyroclast vulkano yang mana ia bersaiz halus. Maka batuan igneous ini dapat dikendaskan kepada dua jenis tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atirah akan menerangkan pengenalan volkanik pyroclast. Apa itu pyroclast? Pyroclast adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani iaitu pyro yang bermaksud api dan klastos bermaksud pecah. Batuan pyroklastik ini adalah batuan yang terhasil daripada proses litifikasi bahan yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi. Pengumpulan pyroclast yang tidak disatukan dinamakan tephra. Tephra boleh menjadi batu karang pyroklastik dengan tindak balas kimia akibat berlalunya gas panas, air bawah tanah contohnya perubahan hidroterma dan pengebumian. Pyroclast berkaca lembut boleh berubah bentuk dan melekat pada titik kontak akibat suhu yang sangat panas dan dikenali sebagai kimpalan. Salah satu deposit pyroclast yang menarik adalah ignimbrite. Ignimbrite ini terbentuk akibat letusan besar abu pyroclast, lapilli dan blok yang mengalir di sisi gunung berapi. Seterusnya, saya akan menerangkan pengelasan bagi pyroclast. Pyroclast dengan ukuran yang berbeza dapat diklasifikasikan dari saiz yang terkecil hingga terbesar seperti abu, lapilli dan bom. Abu mempunyai diameter kurang daripada 2 mm, lapilli mempunyai diameter antara 2 mm hingga 64 mm dan yang terakhir bom. Bom mempunyai diameter lebih daripada 64 mm. Seterusnya, saya akan menerangkan endapan pyroclast. Terdapat 3 jenis endapan pyroclast yang terhasil daripada letusan gunung berapi iaitu jatuhan pyroclast, aliran pyroclast dan yang terakhir lonjakan pyroclast. Yang pertama ialah jatuhan pyroklastik. Endapan ini terjadi akibat letusan eksplosif material vulkanik ke atmosfera kemudian jatuh dan terkumpul berhampiran gunung berapi. Endapan ini mempunyai ketebalan endapan relatif yang sama. Yang kedua ialah aliran pyroklastik. Endapan ini terjadi ketika abu panas, fragmen batuan dan gas yang bergerak ke bawah dari pusat eksplosif sebagai gelongsoran berkelajuan tinggi ketika ada lereng gunung berapi yang roboh sehingga menghasilkan suatu aliran pyroklastik dengan suhu yang tinggi sekitar 8000 darjah Celsius
dan halaju 65 hingga 100 km per jam. Aliran piroklastik umumnya terdiri dari 3 jenis utama, iaitu endapan aliran bongkah dan abu, endapan aliran skoria dan endapan aliran batu apung atau ignimbrite. Yang terakhir ialah lonjakan piroklastik. Lonjakan piroklastik ini terjadi ketika suatu letusan gunung berapi yang kemudian teralihkan, dan mekanisme endapan ini adalah gabungan jatuhan piroklastik dan aliran piroklastik. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Abu vulkanik terdiri daripada serpihan batu, mineral dan kaca vulkanik yang dibuat semasa letusan gunung berapi dan berukuran kurang dari 2 mm diameter. Proses pembentukan abu vulkanik bermula dengan pembangkitan magma. Magma yang tepu dengan bahan volatil dinyah-mampatkan ketika ia naik. Seterusnya, nukleasi buih akan berlaku. Volatil yang larut menjadi buih gas. Selepas itu, penyerpihan akan berlaku. Proses ini berlaku apabila buih memenuhi lebih kurang 70 hingga 80% isi padu campuran yang meletus. Buih yang mengembang dengan kuat merobek magma menjadi serpihan yang dipancut ke atmosfera di mana ia mengeras menjadi zarah abu. Seterusnya, saya akan menerangkan sifat kimia abu vulkanik. Jenis mineral yang terdapat dalam abu vulkanik bergantung pada kimia magma dari mana ia meletus. Unsur yang paling banyak terdapat dalam magma silikat adalah silikon dan oksigen. Pelbagai jenis magma dan abu yang dihasilkan olehnya yang dihasilkan semasa letusan gunung berapi paling sering dijelaskan dari segi kandungan silika mereka. Sebagai contoh, letusan basalt tenaga rendah menghasilkan abu berwarna khas yang mengandungi lebih kurang 45 hingga 55% silika yang kaya dengan zat besi dan magnesium. Letusan riolit yang paling meletup pula menghasilkan abu felsik yang tinggi dalam silika. Jenis abu yang lain dengan komposisi perantaraan, misalnya andesit atau dacite, mempunyai kandungan silika antara 55 hingga 69%. Sifat fizikal dari segi komponen ialah zarah abu vulkanik yang meletus semasa letusan magmatik terdiri daripada pelbagai pecahan zarah vitrik, kristal atau litik. Morfologi atau bentuk abu vulkanik dikawal oleh proses letusan dan kinematik yang berbeza. Letusan magma dengan kelikatan rendah, misalnya basalt, akan menghasilkan zarah berbentuk titisan. Letusan magma dengan kelikatan tinggi pula akan menghasilkan morfologi abu yang kebanyakannya bergantung pada bentuk vesikel pada magma yang meningkat sebelum perpecahan. Abu vulkanik terdiri daripada zarah-zarah piroklas dengan diameter kurang daripada 2 mm dan boleh sehalus 1 mikrometer. Taburan abu secara keseluruhan, saiz butir boleh berbeza dengan komposisi magma yang berbeza. Tuff adalah sejenis batu yang terbuat dari abu vulkanik. Berikutan pelepasan dan pemendapan, abu itu disatukan menjadi batu pepejal. Batu yang mengandungi peratusan abu lebih tinggi dari 75% dianggap tuff, sementara batu yang mengandungi abu 25% hingga 75% digambarkan sebagai tuffaceous. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai lapili. Lapili adalah klasifikasi ukuran tephra yang merupakan bahan yang jatuh dari udara semasa letusan gunung berapi atau semasa beberapa kesan meteorit. Lapili adalah bahasa Latin untuk batu kecil. Secara definisi, lapili berkisar antara 2 hingga 64 mm diameter. Zarah piroklastik yang berdiameter lebih besar daripada 64 mm dikenali sebagai bom gunung berapi ketika cair atau blok gunung berapi ketika padat. Bahan piroklastik dengan zarah berdiameter kurang dari 2 mm disebut sebagai abu gunung berapi. Apabila mereka berasal dari magma asas, mereka biasanya berkaitan dengan letusan jenis strombolian dan muncul sama ada dengan membentuk kon gunung berapi atau luas seperti selimut yang tersebar di sekitar lohong. Lapili terdiri daripada magma segar, magma padat daripada letusan sebelumnya atau batu bawah tanah yang telah melalui letusan. Lapili adalah titisan berbentuk spheroid, teardrop, dumbbell atau butang dari lebur cair atau semi lebur
yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi yang jatuh ke bumi sementara masih sedikit cair sebahagiannya. Butiran ini tidak bertambah tetapi sebaliknya hasil langsung dari penyejukan batuan cair ketika bergerak melalui udara. Lapilli tuffs adalah bentuk batuan volkanik yang sangat biasa seperti letusan piroklastik andesit dan desit. Di mana lapisan lapilli tebal dapat didepositkan semasa letusan lonjakan biasa. Sebilangan besar lapilli tuff yang tinggal di medan kuno dibentuk oleh pengumpulan dan pengelasan lapilli semi lebur menjadi apa yang dikenali sebagai tuff dikimpal. Panas cerucuk gunung berapi yang baru disimpan cenderung menyebabkan bahan separa cair merata dan kemudian menjadi las. Tekstur tuas yang dikempal adalah khas dengan lapilli, fiam, blok dan bom yang rata membentuk cakera dalam lapisan. Bola tefra bulat disebut lapilli akrasi jika terdiri daripada zarah abu vulkanik berlapis. Lapilli akrasi dibentuk oleh proses penggeragitan abu basah kerana kelembapan di awan gunung berapi yang melekatkan zarah-zarah bersama dengan abu vulkanik menetap pada beberapa objek dan kemudian membesar di lapisan sebelum lapilli akrasi jatuh dari awan. Lapilli akrasi adalah seperti batu hujan gunung berapi yang terbentuk dengan penambahan lapisan abu lembap di sekitar pusat nukleus. Tekstur ini boleh dikelirukan dengan tekstur sferolitik dan azeolitik. Dalam petrologi, sferolitik adalah badan kecil dan bulat yang biasanya berlaku di vitreous batuan igneous. Mereka sering kelihatan dalam spesimen obsidian, batu karang dan rolik sebagai globula mengenai ukuran biji milit atau biji padi dengan kusam kilauan daripada dasar batu yang berkaca di sekelilingnya. Dan apabila diperiksa dengan lensa, mereka terbukti mempunyai struktur berserat yang terpancar. Kedua dan yang terakhir adalah lapilli berperisai. Lapilli ini mengandungi isi litik atau kristal yang dilapisi oleh kulit abu kasar sehingga halus. Lapilli berperisai hanya terbentuk dalam letusan hidroklas di mana terdapat kelembapan yang ketara. Lajur wap mengandungi abu yang melekat pada zarah-zarah di dalamnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Contoh yang seterusnya kita teruskan dengan bom volkanik. Okey, apa itu bom volkanik? Ia adalah sejenis jisim batu lebur tefra yang lebih besar daripada diameter 64 mm. Terbentuk apabila gunung berapi melepaskan serpihan berlapis lava semasa letusan berlaku. Ia berada dalam bentuk cecair yang menyejuk menjadi bentuk serpihan yang padat sebelum sampai ke tanah. Bom ini dapat dilancarkan beberapa kilometer daripada gorong peladak dan dibentuk secara aerodinamik semasa penerbangan mereka. Bom ini kebanyakannya dihasilkan oleh letusan strombolian dan volkanik. Ciri-ciri bom volkanik. Warna. Kebiasaannya berwarna merah, coklat atau hijau kekuningan gelap. Permukaan. Retak, berbutir halus atau berkaca. Mineral. Kebiasaannya menghasilkan lava basaltik atau komposisi mafik yang serupa dengannya. Dan kumpulan adalah kumpulan batu igneous extrusive. Jenis bom volkanik. Bom volkanik ini dinamakan berdasarkan bentuknya yang ditentukan oleh kelancaran cecair magma. Yang pertama, ribbon or cylindrical bombs atau bom pita atau silinder. Ia terbentuk daripada magma cairan yang tinggi hingga sederhana dikeluarkan sebagai tali dan gumpalan yang tidak teratur. Tali itu terbelah menjadi segmen kecil yang kelihatan seperti pita dan berbentuk bulat atau diratakan dalam keratan rentas, bergelombang sepanjangnya dan mempunyai vesikel berbentuk tabular. Gambar ini menunjukkan keratan rentas bagi jenis bom volkanik ini. Seterusnya adalah spherical bomb ataupun bom sfera. Terbentuk daripada magma yang suhu tinggi hingga sederhana. Ketegangan permukaan memainkan peranan utama dalam menarik paksi ke dalam sfera. Ini adalah contoh bom sfera. Ketiga, spindle, fusiform or rational bombs. Terbentuk proses yang sama seperti bom sfera. Perbezaannya hanyalah sifat separa bentuk sfera. Ia berputar semasa penerbangan dan menghasilkan bom kelihatan seperti bentuk kacang badam. Ini dapat dilihat pada gambar yang pertama. Seterusnya, bom spindle dapat dikarakterkan sebagai serpihan yang membujur. Satu sisi lebih halus dan lebar daripada sisi yang lain. Bahagian halus ini mewakili bahagian bawah bom ketika jatuh daripada udara. Ini kita dapat lihat pada gambar yang kedua. Jenis bom volkanik yang seterusnya iaitu cow pie bombs.
Ia terbentuk ketika magma yang sangat cair jatuh daripada ketinggian yang sederhana. Bom itu tidak mengeras sebelum menyentuh tanah dan menyebabkan jatuhan itu mermecik dan membentuk cakra bulat yang tidak teratur yang menyerupai seperti najis lembu. Kita dapat lihat ini adalah contoh cowboy bombs. Yang kelima, break crust bomb ataupun bom kerak roti. Bom ini terbentuk ketika bahagian luar bom mengeras semasa penerbangan yang menyebabkan pengembangan permukaan luaran yang retak ketika bahagian dalamnya masih lagi mengembang. Kita dapat lihat di sini di mana gambar ini menunjukkan bahawa bom itu terdapat retakan di permukaan luarnya. Yang terakhir, core bombs. Bom ini mempunyai kulit lava yang merangkumi inti lava yang belum disatukan. Inti ini terdiri daripada serpihan letusan yang sebelumnya dan serpihan batuan ataupun potongan lava yang terbentuk lebih awal daripada letusan yang sama. Ini menyebabkan warna kedua dalam dan luar core bomb ini berlainan. Sekian daripada saya dan saya teruskan pembentangan ini kepada rakan saya. Baiklah, saya Siti Nur Aisyah akan memberikan kesimpulan bagi pembentangan kumpulan kami. Terdapat beberapa gunung berapi di wilayah Malaysia dan berdasarkan kajian lapangan dan penemuan secara geologi, endapan dan kehadiran gunung berapi ini berasal lebih daripada satu letusan gunung berapi pada masa yang berbeza. Berikut adalah beberapa kewujudan debu vulkanik di Malaysia mengikut lokaliti. Padang Terap Kedah, Sergang Selangor, Pulau Sibu dan Pulau Tinggi Johor, Perlis ke utara Kedah, Kuala Lipis Pahang ke Kuala Kerai Kelantan. Berdasarkan pembentangan yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan kami, secara ringkasnya, debu gunung berapi atau debu vulkanik ialah debu yang dihasilkan oleh gunung berapi semasa proses letusan. Dalam asas geologi batuan igneous, debu vulkanik ini dikategorikan sebagai piroklas. Pengeklasan piroklas ialah abu atau tuf, lapili dan bom vulkanik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.